Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Program Sumbangan Asas Rahmah 2024 SARA 2024 dijangka memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan 700 juta ringgit berbanding 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta ringgit tahun lepas. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, pelaksanaan SARA akan bermula Isnin ini bagi penerima dari Semenanjung Malaysia. Manakala penyaluran bantuan tunai untuk penerima dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan bermula 19 Februari 2024. Kadar bantuan untuk isi rumah juga dinaikkan kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023. Turut diperluas adalah penggunaan kredit program SARA kepada 3 kategori barangan asas tambahan iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan. Surat tawaran haji kepada 31,600 jemaah bagi tahun 1445 Hijrah 2024 Masihi dikeluarkan bermula hari ini. Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji Syed Hamadah Syed Othman memaklumkan kadar bayaran untuk seorang bakal haji muasasah kumpulan B40 yang pertama kali tunaikan ibadah itu ditetapkan pada RM12,356, manakala bagi kumpulan M40 RM19,152. Meskipun kos haji meningkat 8% kepada RM33,300 tahun ini, Kerajaan Menerusi TH akan meneruskan bantuan keuangan haji bersasar tahun ini. Kadar ini telah mengambil kira keprihatinan Kerajaan Malaysia terhadap bakal haji kumpulan B40 di mana kerajaan akan menanggung sebanyak RM1,000 seorang. Sembilan projek naik taraf stesen kereta api telah diluluskan di bawah projek landasan berkembar elektrik Lembah Kelang Fasa 2. Antara stesen terlibat Salak Selatan, Bangi, Pantai Dalam dan Seri Setia. Kerajaan untuk terus memberikan kemudahan dan infrastruktur yang baik dalam sistem rel kita. Jadi ini merupakan hala tuju baru kerajaan di mana kita mahu menjadikan pengangkutan awam kita sebagai satu mod yang penting. Jadi stesen punya infrastruktur penting, landasan penting, perkhidmatan juga penting. Turut diluluskan projek pembinaan stesen baru iaitu Stesen Seremban Sentral yang sudah mula dibina dan dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Kesemua projek melibatkan kos keseluruhan kira-kira RM280 juta. Majikan atau ejen yang dikesan terbabit dalam penipuan kota pengambilan pekerja asing akan disenarai hitamkan. Tegas Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong, pekerja warga asing yang dibawa masuk secara sah wajib dibayar gaji sebaik sahaja tiba di negara ini. Pendirian kita jelas. Kalau nak bawa masuk pekerja asing ke Malaysia, kena ada kerja. Kalau tidak ada kerja dan kamu bawa masuk, sebenarnya dia kena ada kerja lah. Kalau dia tipu ke apa benda, kita akan tolak. Tapi kalau dia mahu masuk, mungkin ada sebab-sebab tertentu kerja tidak dapat dilakukan, wajib juga membayar gaji bermula daripada dia mahu masuk. Ini adalah supaya kita nak kawal, supaya jangan orang salah guna. Kelonggaran pemakaian baju sukan ke sekolah diteruskan untuk sesi persekolahan 2024-2025 bermula Mac. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq berkata keputusan itu berdasarkan sesi libat urus yang telah dilaksana dengan semua pihak berkaitan termasuk warga pendidik dan ibu bapa. Ia juga meringankan beban ibu bapa selain memudahkan mereka membuat persiapan persekolahan lebih awal. Surat perkeliling dan makluman lanjut mengenai pelanjutan kelonggaran akan dikeluarkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dalam masa terdekat. Pemukiman Jemaah Menteri 2024 memperkasakan sinergi dan kerjasama erat antara Jemaah Menteri bersama Kepimpinan Perkhidmatan Awam. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, pelbagai strategi dan hala tuju baru kerajaan bagi jangka masa pendek, sederhana dan panjang dirangka sepanjang sesi berkenaan. Antara intipati yang diberikan tumpuan, hala tuju dan cabaran ekonomi semasa, pembangunan keselamatan sosial, keterjaminan makanan dan pembangunan polisi industri digital. Selain pembaharuan sektor tenaga dan cabaran pendidikan negara.
Banjir di Johor dan Sarawak menyaksikan 138 penduduk terjejas daripada 34 keluarga masih berlindung di 3 pusat pembinaan sementara PPS. Menurut Kemaskini Portal Info Bencana JKM, setakat 4 petang tadi, 73 orang daripada 15 keluarga ditempatkan di 1 PPS di daerah Betong. Sementara itu, berdasarkan rondaan JBPM Sarike pagi tadi, Sungai Kunang Ulu Sarike menunjukkan tren menurun dan laluan terjejas kini boleh dilalui kenderaan. Di Johor pula menyaksikan 65 orang daripada 19 keluarga kini berlindung di 2 PPS. Kedua-dua PPS tersebut dibuka di daerah Segamat, manakala banjir di Pahang dan Sabah pulih sepenuhnya. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Sarawak akan bina 6 menara baharu di Masjid Negeri Sarawak. Perinciannya, kita langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Sebelum itu kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Pemangku Raja Pahang, Tengku Hazanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat pulang selepas mengadakan lawatan selama 5 hari di Kuching. Keberangkatan tiba Tengku Hasanal di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira jam 12.15 tengah hari disambut oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Hee Chang Kee. Sepanjang berada di Ibu Negeri Sarawak, Tengku Hasanal yang tiba di Kuching pada Isnin lepas telah berkenan membuat beberapa lawatan termasuk di Muzium Budaya Borneo, Pusat Hidupan Liar Semenggoh, Petroleum Sarawak Berhad dan tapak semayan alga di Taman Industri Demak Laut. Tengku Hasanal juga berkenan berangkat ke majlis santapan malam yang turut dihadiri Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sebanyak 6 menara baharu akan dibangunkan di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan menara tersebut akan mengikut reka bentuk menara yang terletak di Masjid Nabawi di Madinah. Tanpa mendedahkan bila akan dibina, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu Masjid Jamek menjadi nadi kepada kawasan pemerintahan berikutan tapaknya merupakan titik pertengahan kawasan pentadbiran negeri. Beliau memberitahu demikian pada wacana Perdana Premier Sarawak bersama agensi-agensi Islam di Kuching. Lebih 500 warga kerja Majlis Islam Sarawak hadir dalam majlis tersebut. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani turut menunaikan solat Maghrib dan Isyak berjemaah. Penganjuran Tamasya Sukan Terbesar di Sarawak Suksar edisi ketiga memberi peluang kepada atlet muda yang berbakat untuk bersaing dengan rakan mereka dari bahagian lain. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata Sarawak menyasarkan untuk menghantar seramai kira-kira 1,000 orang atlet pada Sukan Malaysia SUKMA yang akan diadakan pada 17 hingga 24 Ogos depan di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak sebagai tuan rumah juga akan menyertai kesemua 37 acara sukan yang akan dipertandingkan. Menerusi teks ucapannya yang disampaikan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ketika majlis penutupan Suksar di Sibu. Premier menambah berbekalkan semangat Agi Hidup Agi Ngelaban, beliau percaya semua atlet yang menyertai Suksar kali ini bertanding dengan semangat juang yang cukup kental. Malah ramai atlet kelahiran Sarawak telah mengharumkan nama negeri dan negara. Justru Kerajaan Sarawak telah merangka strategi dan melaksanakan beberapa program dalam agenda pembangunan belia, termasuk penganjuran pelbagai acara sukan yang boleh membantu dalam mencapai pendekatan holistik ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim berkata Sarawak menyasarkan untuk menghantar seramai kira-kira 1,000 orang atlet pada Sukan Malaysia SUKMA yang akan diadakan pada 17 hingga 24 Ogos depan di Sarawak. Menurut beliau, Sarawak sebagai tuan rumah juga akan menyertai kesemua 37 acara sukan yang akan dipertandingkan. Jelasnya, sukan-sukan yang akan diberi tumpuan dan sasaran emas oleh kontijen hanya akan diumumkan kelak selepas pelancaran larian obor untuk SUKMA 2024. Pada masa itu, baru akan nampak sukan yang mana akan diberi penekanan, jumlah emas, jumlah medal yang lain yang akan kita beri target.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Penutupan Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Mengenai Suksar, beliau memberitahu beliau berpuas hati dengan penganjuran tamasya sukan itu kali ini. Suksar merupakan medan untuk mencungkil bakat atlet yang bakal mewakili Sarawak pada Sukma kelak selain memberi pendedahan kepada pegawai-pegawai pertandingan sebelum penganjuran Sukma. Baik, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonapeng menghadiri dialog bersama delegasi Maybank Investment Bank dan pengurus dana di Kuching petang semalam. Menerusi hantaran di laman Facebook Sarawakku, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari telah diajukan dengan pelbagai soalan mengenai ekonomi pada sesi setengah jam tersebut yang dikenalikan oleh Ketua Serantau Penyelidikan Kumpulan Perbankan Pelaburan Maybank, Anan Pamankantan. Soalan yang dikemukakan antara lain menyentuh tentang pendidikan dan pembangunan bakat, strategi pembangunan pasca COVID-19 2030, sektor perbankan di Sarawak dan fungsinya untuk membangunkan perusahaan kecil sederhana, dana kekayaan masa depan berdaulat Sarawak, strategi serta prospek pelaburan khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharui. Antara yang hadir ialah Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lee Zosman, Wan Omar dan Pengarah Unit Perancang Ekonomi Datuk Lester Matthew. Pasukan Perisikan Siasatan Khas Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman bersama Pasukan Marin Wilayah 5 Bintulu telah berjaya menahan 5 lelaki dan seorang wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan dalam op kontraban di Miri pada Isnin lepas. Dalam kenyataan media, Ketua Polis Daerah Miri, ACP Alexon Naga Cabu memaklumkan kesemua suspek yang berumur dalam lingkungan 20 hingga 41 tahun itu ditahan di sebuah premis sekitar pukul 3 petang. Pelbagai jenis minuman keras dan rokok tanpa cukai bernilai 2.4 juta ringgit telah dirampas dalam operasi tersebut. Kesemua suspek ditahan di lokap Balai Polis Pusat Miri. Kes ini telah diserahkan ke bahagian siasatan jenayah daerah untuk siasatan dan disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Baik, kita ke berita sukan. Zon Selatan yang diwakili Serian, Samarahan, Kuching muncul juara keseluruhan Sukan Sarawak Suksar edisi ketiga. Zon Selatan memenangi 63 pingat emas, 43 perak dan 37 pingat gangsa. Ketua Kontijen Zon Selatan Suksa, Caroline Cleophas Joseph ketika ditemui memberitahu pihaknya memberikan persediaan rapi sebelum Suksa ini berlangsung. Semua memberi kerjasama yang erat. Kita mempunyai jadual tertentu. Setiap pengurus mempunyai jadual tertentu, and they are very disciplined dalam preparation sebelum pertandingan ini. Dua atlet taekwondo dari Zon Selatan juga diumumkan sebagai atlet lelaki dan wanita terbaik selepas masing-masing memenangi 3 pingat emas dalam 3 kategori berbeza. Anugerah ini susah untuk dapat kerana setiap hari saya training, study kadang-kadang susah sikit lah sebab saya banyak korbankan masa kepada parents saya. Mereka banyak korbankan masa kerana hantar saya training petang, malam. Thank you dekat family, club, Grandmaster Tan and all the coaches that dah ajar kami lah. Terus untuk dapatkan anugerah tu sangat-sangatlah susah. Perlu berkorbankan masa semua. Kami pun si terfikir untuk mendapatkan anugerah tu. Zon tuan rumah, Zon Tengah iaitu Sibu, Mukah dan Kapit di tempat kedua tamasya ini selepas memenangi 50 pingat emas, 47 perak dan 54 gangsa. Kontijen Zon Utara iaitu Limbang, Miri, Bintulu pula berada di tempat ketiga dengan 49 pingat emas, 56 perak dan 59 gangsa. Manakala Zon Barat, Sarike, Betong, Sri Aman berada di kedudukan terakhir dengan 8 pingat emas, 20 perak dan 44 pingat gangsa. Selepas Sibu, Suksa edisi keempat akan diadakan di Zon Barat pada tahun depan.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik Bumar, terima kasih. Untuk perincian keadaan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya, Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita beri perhatian kepada amaran yang buat masa kini masih lagi buka kuasa. Yang pertama adalah amaran angin kencang serta bergelora. Kategori pertama di kawasan perairan di Laut Cina Selatan yang melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Kondor, Reef North, Lalayang, Reef South, Labuan, Palawan dan juga di Sulu. Dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak pastinya boleh melebihi 4.5 meter kerana pada ketika ini ialah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan laut dan juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini 19 Januari 2024. Baik, amaran yang kedua adalah amaran hujan berterusan. Peringkat waspada melibatkan dua negeri di Semenanjung iaitu di negeri Pahang dan juga di negeri Johor yang melibatkan daerah Kuantan, Pekan dan Rompin di negeri Pahang serta di daerah Keluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan juga di Johor Bahru di negeri Johor mana hujan secara berterusan boleh berlaku dalam tempoh ini. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 20 Januari 2024. Baik, di Malaysia Timur di negeri Sarawak juga kita mengeluarkan amaran hujan berterusan peringkat waspada yang melibatkan sebahagian besar selatan dan juga tengah di negeri Sarawak yang melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Sibu, Betong, Sarike, Mukah dan juga di bahagian Bintulu. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 21 Januari 2024. Jadi pada anda semua diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan apa jua amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, kita akan beralih ke pabar gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Cuaca pada ketika ini seperti diramalkan di utara, alhamdulillah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Di negeri-negeri lain seperti di negeri Perak, di negeri Kelantan, Terengganu, di Selangor, Negeri Sembilan buat masa kini mengalami hujan di 1-2 tempat yang mana keadaan hujan ini kita jangkakan akan beransur reda sedikit masa lagi. Tetapi di selatan Semenanjung Malaysia, di negeri Johor, hujan telah pun berlaku sejak tengah hari tadi dan kita menjangkakan keadaan lembap di negeri Johor ini ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, di negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, tiada hujan berlaku pada ketika ini. Begitu juga di negeri Sarawak, kebanyakan bahagian dalam keadaan mendung. Hujan reda seketika pada ketika ini. Tiada hujan berlaku kecuali di bahagian tengah. Ya, sedikit hujan berlaku dan kita jangkakan ianya akan beransur reda sikit masa lagi. Tetapi pada malam nanti kita menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap. Hujan lebat boleh berlaku di kebanyakan bahagian melibatkan selatan dan juga di tengah negeri Sarawak. Di tempat yang kita lorekkan letakkan amaran hujan berterusan peringkat waspada di negeri Sarawak dan hujan yang akan berlaku nanti kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke esok pagi. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca hari Sabtu 20 Januari 2024. Sekian daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Paparan dari negeri di bawah Bayu. Banjir di Sabah pulih sepenuhnya. Perinciannya terus saja bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, baik, sahih. Banjir di Sabah pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir yang dibuka di Beluran ditutup 2 petang tadi. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Daerah Kecil Paitan, Joloning Jo Majambu memaklumkan PPS SMK Pamol ditutup sepenuhnya setelah pemeriksaan kawasan dan rumah penduduk terjejas selamat untuk didiami. PPS yang dibuka sejak 14 Januari lalu itu sebelum ini menempatkan 30 penduduk daripada 16 keluarga. 4 blok perumahan yang mempunyai 443 unit rumah program perumahan rakyat PPR yang dibina di Kibir Baik di Pinampang siap untuk didiami dalam usaha kerajaan memberikan perumahan sempurna untuk rakyat Sabah. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata rumah berkenaan dijangka mula didiami bulan depan dan Mac ini selepas rakyat yang layak menerima surat tawaran untuk menyewa. Datuk Dr. Joachim berkata, 2 lagi blok dengan 134 unit rumah PPR yang dibina di tempat sama masih dalam proses pembaikan melibatkan blok dan cerun. Beliau berharap semua 6 blok PPR ini dapat didiami dalam masa terdekat dan semua proses berjalan lancar. Katanya Majlis Daerah Penampang sedang meneliti ribuan permohonan dan pemohon yang layak akan dipilih untuk menyewa rumah PPR berkenaan. Dalam pada itu katanya kerajaan negeri sedang mengenal pasti lot-lot tanah kerajaan yang sesuai dibina PPR mengikut dasar kerajaan persekutuan. Melalui dasar tersebut, tanah sesuai perlu tersedia dan peruntukan hanya disalurkan untuk membina bangunan tersebut bagi mengelak berlaku sebarang projek sakit yang seterusnya merugikan rakyat. Penubuhan sebuah politeknik di daerah Kota Belud berupaya membantu penduduk luar bandar, khususnya golongan muda untuk mendapat kemudahan pendidikan yang lebih baik. Ia sekaligus memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar, termasuk Kudat, Kota Marudu dan Pitas dari segi logistik. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Teknologis Mustafa Sakmud berkata, penubuhan institusi itu juga selari dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menoktakan kemiskinan dengan memberi pendidikan kemahiran kepada belia terutama golongan B40. Caranya ialah kita tubuhkan sebuah politeknik dan kita mau cari setiap keluarga yang ada di kawasan ini supaya tarik mereka masuk ke dalam politeknik. Dan kita latih mereka dapatkan sijil ataupun diploma supaya akhirnya mereka dapat bekerja dan membantu keluarga mereka keluar daripada kepompong kemiskinan. Datuk Mustafa ditemui media dalam lawatan kerjanya ke lokasi cadangan penubuhan Politeknik Kota Belud di Kampung Kesapang. Tambahnya, kawasan sekitar turut mendapat manfaat dari segi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi baharu jika penubuhan itu direalisasikan. Dalam lawatan ini, Datuk Mustafa turut diberi taklimat mengenai perkembangan semasa tapak politeknik tersebut. Sabah bakal menjadi negeri pertama yang mengeluarkan sijil nikah berbentuk digital kepada para pasangan yang bernikah di negeri ini. Digitalisasi urusan perkahwinan penduduk Islam itu dilaksana melalui Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Majlis Ugama Islam Sabah MUIS dan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Pendidikan dan Hal Ehwal Agama Islam Sabah berkata, sijil nikah digital tidak memerlukan pengesahan bertulis daripada pihak Jahins kerana ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang merujuk kepada pangkalan data perkahwinan penduduk di bawah Pusat Data Kerajaan Negeri Sabah. Jelasnya, ciri keselamatan lain termasuk kod QR terjamin, tanda tangan digital Ketua Pendaftar Perkahwinan, Penceraian dan Rujuk Orang Islam Negeri Sabah dan cop mohor Jahins. Kita antara yang terawal memperkenalkan untuk mempermudahkan urusan kekeluargaan
Ini yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri ke arah memperkasa kerajaan digital di negeri Sabah. Lebih mudah dan ada ciri keselamatan, ada cop mohornya, ada tanda tangan pihak yang berkuasa berhubung dengan pengeluaran sijil nikah ini. Datuk Muhammad Arifin ditemui media selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA Perkhidmatan Prasarana Kunci Awam Kerajaan PKI antara MUIS, Jahin serta Pos Digicert Sendirian Berhad bagi sijil digital perkahwinan, penceraian dan rujuk di Kota Kinabalu. MOA ini masing-masing ditandatangani yang di-Pertua MUIS Datuk Seri Panglima Yahya Husin, Pengarah Jahins Jumain Abdul Ghani dan Ketua Pegawai Operasi Pos Digicert Sendirian Berhad Amir Suhaimi Hassan. Situasi semasa kes measles atau demam campak di daerah Penampang. 45 kes dilaporkan tahun lalu, manakala sehingga Minggu Epidemiologi ME kedua tahun ini, 7 kes baharu direkodkan, menjadikan jumlah kini 52 kes. 65 kes merupakan bukan warga negara dan kebanyakan kes, iaitu 87%, tidak pernah menerima imunisasi demam campak. Dalam kenyataan Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Asid Sana, sepanjang tempoh itu juga 27 lokaliti telah melaporkan kes tersebut. 6 lokaliti tertinggi adalah di Kampung Kebusak, 8 kes, diikuti Kampung Tunoh, 5 kes dan masing-masing 4 kes di Community Learning Centre CLC Cerdas, Kampung Limbanak, Lembah Impian, Tuavon dan Kampung Kolopis. Kebanyakan kes telah pulih dan hanya terdapat 1 kes yang mempunyai sejarah dimasukkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan lanjut. Bagaimanapun, kes tersebut telah pulih dan telah discharge. Datuk Dr. Asid memaklumkan, bagi membendung penularan kes tersebut dalam kalangan masyarakat, Jabatan Kesihatan Negeri melalui Pejabat Kesihatan Kawasan Penampang giat menjalankan aktiviti kawalan. Ini termasuklah penyiasatan kes yang menyeluruh membabitkan siasatan epidemiologi, makmal dan siasatan persekitaran. Turut dilaksana aktiviti pemberian imunisasi bersasar kepada kanak-kanak di lokaliti terlibat selain promosi kesihatan bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan imunisasi dan langkah-langkah pencegahan demam campak. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Sahih dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Sahih, silakan. Baik, Anne, terima kasih. Tahukah anda terdapat lebih 100 juadah tradisi di Negeri Sembilan. Setiap luar memiliki keunikan resipi tersendiri. Apakah ia? Langsung sahaja bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri di Seremban. Syafiq, silakan. Ya benar, di Negeri Sembilan ini terdapat banyak juadah tradisi yang mungkin tidak dapat dicari di negeri lain. Untuk itu, kira-kira 10,000 orang tidak melepaskan peluang merasai keunikan juadah bumi beradat dengan hadir program Olek Luak Tanah Mengandung dan Adat Lingkungan. Lebih 100 juadah unik tradisi disediakan secara percuma menerusi penganjuran selama 2 hari berkenaan. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Sembilan Dr. Andes Syamsuddin Ahmad berkata, program dianjur bagi mempromosi tradisi yang ada pada 5 luak tanah mengandung. Dan lepas itu ada 10 ke 12 teras. Jadi antara utama itu adalah makanan. Ya? Sebab dalam adat ni ada adat dengar, ada rasa dan adat lihat. Adat rasa inilah dia, makanan. Setiap adat di mana pun di Negeri Sembilan tidak sah kalau tidak makanan tradisi dikeluarkan. Jadi kita akan tonjolkan pada masa ini adalah makanan tradisi daripada luak-luak tersebut. Jadi kalau makan kari ini lauk dia, kalau pagi ini dia. Jadi kalau kita pergi dalam program adat di luak-luak tersendiri, makan ini akan muncul dan disediakan oleh orang-orang adat itu sendiri.
Pengunjung yang hadir teruja dapat merasai kepelbagaian juadah tradisi di negeri itu. Ini kali pertama saya datang ke event peristiwa macam ni. Saya rasa sangat unik lah sebab boleh merasai lauk yang berbeza dari rak-rak yang berbeza lah. Barulah saya tahu banyak makanan yang unik macam ni tak pernah saya cuba. Saya datang oleh ni daripada tahun 2021. Daripada start oleh ni diadakan 2021. Lepas tu saya rasa setiap tahun saya datang tu saya dapat pengalaman yang berbeza-beza lah. Contohnya menu-menu dia dekat sini sangat-sangat unik. Untuk perkenalkan Negeri Sembilan kan, setiap luar tu menu-menu dia lain. Peranan Ibu Soko dan kehadiran Ibu Soko di dalam setiap luar tu adalah terselah. Jadi alhamdulillah ini adalah satu suasana yang kita nak memperkasakan peranan Ibu Soko itu dalam adat perpatih itu sendiri. Bagi meningkatkan pendapatan dan hasil jualan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Negeri Sembilan digalak menggunakan platform digital. Mereka yang tidak mahir dengan teknologi berkenaan usah bimbang kerana pelbagai inisiatif berkaitan giat dilaksana kerajaan negeri. Menurut Exco Keusahawanan, Sumber Manusia, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan S. Virapan, terdapat beberapa inisiatif berkaitan dikelola kerajaan negeri. Ia dilaksana dengan kerjasama pelbagai agensi. Antara diberi fokus pendedahan usahawan dengan platform digital. Saya harap pada masa akan datang usahawan di Negeri Sembilan akan boleh join dalam program-program seperti ini untuk memajukan lagi tahap pengetahuan dan pembelajaran berkenaan dengan digital marketing. Negeri Sembilan juga ke arah digitalization. Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis perasmian program kelestarian digital di Seremban. Sementara itu, usahawan PMKS yang ditemui mengakui penganjuran program membantu mereka mengendalikan perniagaan menerusi platform digital dengan lebih baik. Biasanya pengusaha ni kan dia tak ada exposure terhadap benda-benda macam ni. Lepas tu kita pun cuba sendiri. Bila kita cuba sendiri, kita banyak error lah. Kita belajar berkesilapan. So bila dengan adanya bantuan-bantuan macam ni, ada profesional daripada PR dan juga ada kita cakap ada guide daripada pihak-pihak TM ataupun kerajaan ni kan, kita lebih faham, kita lebih senang faham tanpa membuat kesilapan lah. Sekarang teknologi pun daripada segi accounting, untuk HDN apa semua pun memang online je. Jadi untuk digital ni saya rasa saya memang sokong dan saya sukalah. Lebih mudah betul. Dia sangat membantu dari segi engagement dalam social media, especially macam Instagram, TikTok ataupun Facebook page. Dia memang sangat membantu untuk dapat lebih banyak sales dan juga pelanggan. Bertemakan Semarak Kasih, Sanjungan Budi, Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Daerah Kuala Pilah mendekati institusi diraja menerusi program Semarak Kasih bersama Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Pengerusi Puspanita Kuala Pilah Nur Sazila Saad berkata program dianjur sempena sambutan Hari Keputeraan ke-76 yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Selain dapat mendekati Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan, peserta turut berpeluang mempersembah bakat masing-masing di hadapan baginda. Kita akan berkolaborasi dengan pelbagai jabatan dan antara jabatan yang kita selalu kita kongsikan dengan jabatan lain adalah macam craft. Macam tahun lepas kita buat craft, tapi untuk tahun ni kita bekerjasama dengan Kemas dan juga daripada sekolah kebangsaan dan juga untuk program masakan dan juga pertandingan kita sekali dengan pihak Adabi lah. Untuk program ni memang tiap-tiap tahun kita buat untuk Tunku Ampuan sempena Hari Keputeraan Tunku Negeri Sembilan. Paparan itu tadi mengakhiri laporan dari Negeri Sembilan. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka.
Terima kasih. 51 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Johor di beberapa premis sekitar daerah Johor Bahru dan Batu Pahat semalam. Pengarahnya Baharudin Tahir berkata mereka yang ditahan berusia 20 hingga 47 tahun. Hasil maklumat awam, kesemua warga asing ditangkap di kawasan Pasar Borong dan Pusat Urut tanpa permit sah. Mereka didapati melanggar syarat PAS ditetapkan, tidak memiliki sebarang permit yang sah, memberi kebenaran pendatang asing tanpa izin untuk berada dalam premis atau tinggal lebih masa. Kes disiasat mengikut Peraturan 39B, Peraturan Imigresen 1963, Seksyen 6-1-C, Seksyen 55E serta Seksyen 15-1-C, Akta Imigresen 1959, Palang 63 dalam kurungan Akta 155. Satu kumpulan terlibat aktiviti penyelundupan migran berjaya ditumpaskan polis Johor. Ia hasil op pintas, taring gelora dan taring landai di perairan Pontian Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Muhammad Shofi Taib memaklumkan 10 individu ditahan dalam operasi berkenaan. 5 daripadanya pendatang asing tanpa izin, parti yang cuba keluar dan masuk Malaysia melalui jalan yang tidak diwartakan. Baki 5 lagi individu masing-masing membabitkan 4 tekong dan seorang pembantu. Tekong darat dipercayai terima bayaran antara RM1,500 hingga RM3,500 daripada setiap parti. Turut dirampas 14 telefon bimbit, wang tunai RM1 dan rupiah selain sebuah kereta dan bot. 1,000 pokok hopia odorata atau merawan siput jantan ditanam di kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ. Angka itu menghampiri sasaran untuk tanam 1,500 pokok dalam tempoh setahun. Pokok tersebut ditanam di kawasan Lebuh Air Keruh, Lebuh Sungai Udang, Paya Ramput, lereng bukit kawasan perindustrian Air Keruh dan Jalan Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka. Penanaman pokok ni bukan selain daripada untuk teduhan, kita juga untuk mengurangkan kadar pelepasan karbon kan, dan dia menyerap lebih banyak karbon lah sebenarnya, dan menggalakkan pengeluaran oksigen yang lebih tinggi lah sebenarnya. Tahun ni kita berapa? Tahun ni kita ni 1,500 batang pokok lah setiap tahun. Memang sasaran kita 1,500 pokok. Setakat ni dah 1,000 lah. Setakat hari ini untuk pokok hopia yang kita dah tanam dalam Hang Tuah Jaya 1,000 batang lah, termasuk hari ini penanaman. Di mana sebelum ni kita dah tanam di Lebuh Air Keruh, di kawasan MITC, di Lebuh Spa dan di kawasan sini lah. Mengulas selanjutnya katanya 5% pelepasan karbon dapat dikurangkan untuk setiap penanaman 100 batang pokok. Sejak 2017 hingga tahun lalu, MPHTJ telah tanam hampir 13,000 pokok daripada jumlah inventori pokok seluruh negeri Melaka. 7,000 orang disasar berkunjung ke Zoo Melaka sempena Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan pada 20 Februari depan. Pengunjung tempatan bakal menikmati tiket percuma selain tiada had kemasukan ditetapkan sepanjang hari berkenaan. Dia untuk zoo 20 bulan memang kita open. Satu Malaysia boleh masuk, kecuali yang berbayar adalah bukan warga negara. Dan kita insya-Allah kita buka jam 10 pagi sehingga jam 12 tengah hari, dan kita stop 1 jam untuk kita buat operasi pembersihan tandas, operasi pembersihan sampah, dan kita nak bagi haiwan dalam tu relax sekejap sebab orang kita jangka memang akan ramai. Dan selepas tu pukul 2.30 kita buka balik sehingga 4.30 petang. Dan macam biasa pukul 5 memang dah tutup lah. Tak ada kata ada waktu tertentu je, tak ada. Cuma kita rehatkan 1 jam untuk operasi pembersihan tandas dan keluarkan sampah-sampah yang ada. Selain Zoo Melaka, Melaka River Cruise dan Menara Taming Sari antara lokasi pelancongan yang turut menawarkan perkhidmatan percuma pada hari berkenaan. Dua kapal peronda yang berusia melebihi 50 tahun iaitu kapal diraja KD Sri Sabah dan KD Sri Sarawak menerima pentaulihan semula. Pentaulihan itu membolehkan kedua-dua kapal berkenaan dapat beroperasi dengan jangkaan 15 tahun lagi. Jangkaan itu dibuat selepas dibaik pulih melibatkan sistem dalaman dan enjin. Kita jangkakan 15 tahun lah.
Itu jangkaan kita. Kita rasa dia boleh kita operasikan sehingga tempoh tersebut. Manakah usianya pun telah usianya pun telah tapi macam saya cakap, dia pun dah ibarat macam kapal baru juga. Ya, dia telah mengalami nak katakan surgery secara keseluruhannya lah kan. Dari segi rupa bentuk dan juga dia punya dalaman dia kan. Mohon kepada semua. Kedua kapal berkenaan merupakan langkah interim dalam membantu tentera laut di Raja Malaysia menangani cabaran semasa di perairan negara. Ia akan ditempatkan buat sementara di Markas Wilayah Laut 1 Kuantan sebelum dibawa ke Markas Wilayah Laut 2 Sandakan bagi penugasan di perairan Sabah Timur. Sementara itu, berhubung projek pembinaan kapal tempur pesisir LCS yang tergendala sebelum ini kini berjalan dengan baik. Laksamana Tan Sri Abdul Rahman beritahu kapal LCS pertama dijangka diterima pertengahan tahun ini, kemudian akan menjalani ujian pemasangan sistem dan peralatan selama 22 bulan. Pun dah ibarat macam kapal baru juga. Ya, dia telah mengalami nak katakan surgery secara keseluruhannya lah kan. Dari segi rupa bentuk dan juga dia punya dalaman dia kan. Mohon kepada semua hadirin sekalian dan tetamu. Kapal LCS pertama dijangka ditauliahkan pada hujung tahun 2026. 2 maut dalam kemalangan antara bas ekspres dan sebuah kereta dalam kejadian di Kampung Gertak, Anak Buaya, Jalan Pasir Mas, Rantau Panjang pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, Syapawi Stapa berkata penumpang Honda Accord Nurul Suhaila Muhammad Othman 23 tahun dan pemandu bas Ayub Cik Soh 49 tahun meninggal dunia di lokasi. Pemandu kereta Muhammad Tarmizi Abdul Jamil 28 tahun cedera parah dan dikecarkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Manakala pembantu pemandu bas mengalami patah peha dihantar ke Hospital Pasir Mas HPM untuk mendapatkan rawatan lanjut. Selain itu, 5 penumpang yang berada dalam bas selamat dan tidak mengalami kecederaan. Seramai 10 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang membantu mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan alat penyelamatan hidrolik sebelum menyerahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Selangor kekal merekodkan pendaftaran tertinggi sistem pangkalan data utama padu. Setakat semalam, hampir 250,000 sudah berbuat demikian. Pembukaan kaunter padu antara faktor utama mempermudah pendaftaran. Laporan Samsia Samsi. Sudahkah anda mendaftar untuk sistem pangkalan data utama atau lebih dikenali sebagai padu? Jika belum, jom ikut saya. Menjadi premis pemudah cara 30 pusat ekonomi digital PEDI di 9 daerah di Selangor bagi pendaftaran padu. 20 unit komputer disediakan di setiap PEDI terlibat bagi mempermudah urusan. Alhamdulillah, kat sini pun ramailah dia punya pekerja. Bagus bagi saya lah. Dan memang baguslah kan, mudah dia ajarkan kita macam mana apa yang dia nak, cakap ajalah, cakap yang betul-betul lah. Nanti tak lulus tak dapat duit. Saya memang guna pada telefon tapi memang susah nak masuk. Dah 10 kali pun dia memang tak boleh masuk. So saya pun cari tempat yang mana memudahkan, so saya pun datang sini. Kita di pihak MCMC memang sedaya upaya untuk membantu pihak
Jabatan Perangkaan ataupun dosen dalam memudahkan usaha-usaha untuk mendaftarkan atau mengemaskini padu kepada rakyat jelata. Sebenarnya kita memang menggalakkan semua rakyat menggunakan mendaftar secara kendirilah melalui sistem atas talian yang kita di talian www.padu.gov.my. Tapi sekiranya ada masalah, memang kita sediakan kaunter-kaunter ni khusus untuk warga emas, khusus untuk orang-orang yang tidak mempunyai handphone dan sebagainya, internet sebagainya, boleh datang ke kaunter-kaunter yang disediakan. Kerana di sini kita akan bantu untuk melaksanakan proses tersebut. Selain PEDI, kaunter padu turut dibuka antaranya di bangunan Darul Ihsan, Pejabat Daerah dan Tanah serta Balai Majlis Pengurusan Komuniti Kampung dan Masjid. Sebelum ni memang akak tak ada pernah datang ke telefon apa-apa. Cuma akak dapat tahu dia kata suruh datang ke pejabat tanah ni. Akak terus datang sini lah. Dia tak ada susah pun daftar dia sebab dia orang yang uruskan semua dalam online. Jadi kita datang untuk bagi nama, alamat semua sekejap je, tak lama. Memang tak lama. Jadi mudahlah bagi akak pun mudah, bagi kerja dia orang mudah sekali. Bagi mencapai sasaran 4.9 juta penduduk di Selangor mendaftar padu, Jabatan Perangkaan merancang untuk membuka lebih 50 kaunter di 48 PEDI. Juga di 9 pusat maklumat rakyat dan pusat transformasi bandar. Turut dilaksana hebahan di media sosial dan menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan. Bagi anda yang masih belum mendaftar padu, segera mendaftar supaya anda tidak tercicir dari menerima bantuan dan subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Dan kepada anda yang sudah mendaftar padu, sebarkan maklumat ini kepada semua. Bantu komuniti dan jangan biarkan mereka ketinggalan. Samsia Samsi, RTM. Padu awal yang bertujuan tingkatkan jumlah pendaftaran dalam sistem pangkalan data utama padu akan diadakan secara berkala. Ia membabitkan pembukaan lebih 1,000 kaunter di pelbagai lokasi seluruh negara. Ini termasuk Pusat Ekonomi Digital PEDI dan Pusat Transformasi Bandar UTC. Petugas TOSEM di setiap kaunter akan beri penerangan dan bantu proses pendaftaran padu. Yang menjadi lumrah biasa orang Malaysia ni, dia suka juga ada personal touch lah, ada penerangan, dan mereka kadang-kadang lebih selesa bila mereka berada di PEDI ataupun ada anggota-anggota DOSEM yang membantulah. Dan ini memang kita nampak perlu kita santuni. Penganjuran pertama padu awal berlangsung semalam di UTC Keramat Ibu Negara. Sesi kedua dijadual diadakan Isnin ini. Sementara itu, inisiatif padu awal disifatkan langkah tepat untuk tingkatkan kefahaman dan kesedaran rakyat mengenai kepentingan mendaftar dengan padu. Paling utama, membabitkan urusan pemberian bantuan dan subsidi. We have to help Malaysia, no? Because as Malaysian, we have to be serious about making our country stable with accurate statistics in order for the government to help the rakyat. You see, if we don't want to help, then we cannot say the kerajaan tak jaga kita. Alah, saya sendiri yang nak galakkanlah apa-apa bantuan saya nak masuklah. Kalau boleh, kalau ada rezeki saya adalah. Macam tu je. Cuba try cari peluang. Saya datang sini buat IC, dia nampak ada ini servis bagus lah, sebab saya pun tak tahu macam mana nak register. Sini ada orang tolong, okey lah. Sistem pengurusan identiti IDME dipantau setiap jam bagi memastikan ia berada dalam keadaan baik. Menteri Pendidikan Fardina Sidip berkata, sistem berkenaan sedang ditambah baik dari semasa ke semasa untuk memudahkan guru melakukan proses pentaksiran murid.
memang proses menambah baik IDMI ini kita laksanakan dari semasa ke semasa dan kita pantau dengan ketat kerana kita tahu proses ini maknanya dalam konteks guru-guru yang menggunakan ataupun klien kita yang utama menggunakan sepenuhnya untuk maknanya untuk tujuan berkaitan dengan pentaksiran anak-anak kita. Jadi memang kita pantau setiap jam Datuk untuk memastikan ia berada dalam keadaan baik. Jadi pantauan itu cukup ketat dan tambah baik kita buat dari semasa ke semasa. Beliau menjelaskannya dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Amanat Tahun Baru 2024 KPM di Putrajaya. Semalam, Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan NUTP menggesa KPM melihat semula penggunaan IDMI dengan melaksanakan ujian sebelum mengeluarkan arahan kepada guru. 3,254 unit jam dinding digital yang mengandungi audio 30 juzuk Al-Quran dengan fungsi azan yang dijual tanpa kelulusan dirampas Kementerian Dalam Negeri KDN. Ia menerusi 4 serbuan sekitar Lembah Kelang hujung bulan lalu. Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan KDN, Nik Yusaimi Yusof berkata kesemua barangan itu dipercayai diimport dari China dan dijual melalui platform media sosial, e-dagang dan kedai fizikal. Nilai rampasan dianggar bernilai 1.1 juta ringgit. Mana-mana penerbitan Al-Quran dalam apa jua bentuk yang mengandungi satu juzuk ke atas perlulah mendapat perakuan KDN, yang mana proses semakan pakar akan dibuat terlebih dahulu sebelum perakuan dikeluarkan, yang akan membolehkan serbuan turut menahan 4 lelaki yang merupakan pemilik premis berumur lingkungan 30 hingga 40-an bagi membantu siasatan. Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM bakal diselaras semula susulan pertambahan aset pasukan. Ia dilaksana bagi memperkukuh kawalan keselamatan di kawasan sempadan negara. Menurut Pengarah Bahagian Siasatan Jenayah Maritim APMM, Laksamana Pertama Maritim Ahmad Faridi Firdaus, penambahbaikan strategi turut dilaksana menerusi pengukuhan kerjasama dengan negara jiran. Operasi-operasi yang baru nanti mungkin akan kita selaraskan atau kita lihat semula operasi ini dengan adanya aset-aset baru dan juga dengan menilai semula ancaman-ancaman yang di laut itulah, supaya kita dapat membuat operasi yang itu dengan lebih baik dan berkesan lagi. Ini termasuklah dengan kerjasama rakan-rakan sahabat dan juga dengan negara-negara serantau. Antara aset baru yang diterima ialah OPV-1 yang memulakan pengoperasian pertamanya di kawasan perairan Sarawak semalam. Turut diterima APMM 4 helikopter. Taktik sindiket dadah menjadikan jus minuman sebagai alat terbaru edar dadah tumpas selepas polis berjaya menahan 6 individu termasuk seorang wanita. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata kegiatan itu terbongkar menerusi 5 serbuan di sekitar Lembah Kelang termasuk di 2 kondominium mewah yang dipercayai menjadi tempat memproses dan menyimpan dadah. Kegiatan tersebut dikesan mula giat aktif sejak pertengahan tahun lalu. Modus operandinya adalah mencampurkan lebih 5 jenis dadah dalam jus air sebelum dijual dengan harga RM180 sehingga RM300 sebotol. Sindiket itu menyasarkan pusat hiburan sekitar Lembah Kelang dan pelanggan yang melakukan aktiviti parti persendirian. Dalam operasi ini, jabatan ini telah berjaya merampas pelbagai jenis dadah yang dianggarkan bernilai Ringgit Malaysia 448,850 yang terdiri daripada 54,550 ml jus yang kita syaki dadah, 1.68 kg sebut MDMA, 144 gram ketamin, 16 gram ganja, 5 kg sebut ekstasi, 550 biji pil Arimin 5 dan 2,900 pil ekstasi. Kesemua suspek direman selama 7 hari bermula 17 hingga 23 Januari bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Sebuah rumah didiami 5 sekeluarga musnah dalam kebakaran. Kejadian berlaku di Jalan Simpang 4, Sungai Baru, Arau malam tadi. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammad Zaidi Ma'at, 3 jentera dan kenderaan utiliti bersama 18 anggota digegaskan ke lokasi. Kebakaran terbabit mengakibatkan 3 individu cedera selain memusnahkan keseluruhan kediaman berkenaan. Punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan pihaknya sedang meneliti bantuan yang diperlukan keluarga berkenaan. Ini termasuk kediaman baharu. Sempena perayaan Thaipusam pada 25 Januari depan, penganut agama Hindu khususnya di Pulau Pinang diminta untuk tidak menggunakan bekas polistiren atau diperbuat daripada plastik bagi mendapatkan makanan percuma semasa sambutan perayaan itu. Saranan dibuat bagi memastikan aktiviti seumpama itu tidak menyumbang kepada isu alam sekitar. Ini kerana setiap plastik digunakan akan mengambil jangka masa sangat lama untuk dilupuskan. Persatuan Pengguna Pulau Pinang dengan kerjasama Malaysia Hindu Sanggam Negeri Pulau Pinang akan mengadakan satu kempen untuk penganut orang agama Hindu dan juga orang ramai yang datang ke Thaipusam, jangan guna bahan plastik sebab plastik adalah satu bahan yang mengandungi kimia-kimia dan ia boleh ancaman kepada alam sekitar. Beliau turut menyarankan pihak yang ingin menyumbang makanan percuma seperti warung semasa perayaan itu tidak memberikannya pada kuantiti sederhana bagi mengelakkan pembaziran. Hari ketiga regata antarabangsa Diraja Langkawi RLIR 2024, pasukan tempatan Matahari berjaya menamatkan perlumbaan tanpa sebarang kesilapan bagi memperoleh kedudukan pertama dalam kelas IRC 1. Selepas 5 perlumbaan, pasukan itu mengungguli carta mengumpul keseluruhan 6 mata penalti. Ia diikuti Cha Chan dari Jepun dengan 7 mata, Endeavour of Whitby dari Australia dan Phoenix dari Thailand yang meraih 12 mata. Jurumudi Matahari, Vincent Chan berkata, perlumbaan hari ini bermula dengan baik apabila pasukannya berjaya mendahului seawal perlumbaan. Berbaki 5 lagi perlumbaan hingga Sabtu ini, beliau berharap pasukannya mampu mengekalkan momentum sedia ada selain keadaan angin dan cuaca terus menyerbahi mereka. Matahari berjaya merangkul kejuaraan buat kali ke-6 pada edisi tahun lepas. Laporan itu mengakhiri berita wilayah dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Medani, tekad perpaduan penuhi harapan.